Assalamualaikum, saya akan ceritakan kembali cerita misteri seram dan juga sejarah. Terima kasih pada yang sudah subscribe maupun yang hadir. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shalaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Misteri harta karun Kit, ketua Lanun yang mati digantung, mayatnya dibiarkan busuk. Kalau sebut pasal Lanun, tak lari dikaitkan dengan harta karun. Salah satu yang populer diperkatakan sejak dahulu ialah kisah harta karun Kapten Kit. Mengikut sejarah yang dicatatkan, Kit merupakan seorang pemilik kapal perang yang akhirnya bertukar menjadi Lanun pada akhir kurun ke-17. Kit atau nama sebenar William Kit dilahirkan di Greenock, Scotland pada tahun 1645. Kisah awal kehidupan tidak begitu diketahui. Namanya mula dikenali pada awal tahun 1690-an apabila menjadi antara seorang yang dihormati di kalangan para pedagang di sekitar New York, Amerika Syarikat. Menjelang tahun 1695, Kit mendapat tawaran sebuah kapal perang pribadi daripada Gubernur New York, Lord Belmont, supaya menumpaskan kegiatan Lanun yang merombak kapal-kapal pedagang di sekitar Lautan Hindi. Selain mendapat sebuah kapal perang yang diberi nama Adventure Galley, Kit turut ditawarkan ganjaran yang lumayan sekiranya dapat merampas harta hasil rompakan Lanun. Pada 1696, Kit bersama anak kapalnya meninggalkan London dan memburu Lanun di lautan Atlantik sehingga ke pantai New York sebelum berpatah balik hingga ke Lautan Merah. Pada penghujung tahun yang sama, kapal Kit kembali ke lautan Atlantik untuk memburu Lanun yang bermaharajalela di perairan tersebut dan merampas harta mereka. Ketika berada di lautan tersebut, mereka bertemu dengan kapal tentara laut di Raja England. Menyadari kapal yang dinaiki Kit itu daripada England, kapten yang mengetuai kapal tentara laut di Raja itu meminta bantuan anak kapal Kit bagi menggantikan tentera mereka yang mati. Mengikut undang-undang England, tentera laut di Raja mempunyai hak untuk mengambil separuh daripada tenaga kerja dari mana-mana kapal yang mengibarkan bendera England. Bimbang misinya tergendala, pada sebelah malam Kit dan anak kapalnya menyusup secara senyap berlayar meninggalkan kapal skuad tentera laut di Raja tersebut. Disebabkan tindakan Kit meninggalkan skuad itu, kapten pasukan tentera laut menyangka dia merancang sesuatu yang jahat dan telah menyebarkan kabar angin bahawa Kapten Kit adalah seorang Lanun. Sebaik sahaja kapal mereka sampai ke Afrika. Pada Januari 1697, kapal Kapten Kit sepatutnya berlabuh di Cape of Good Hope, yaitu Tanjung Harapan, Afrika. Malangnya mereka tidak dapat singgah kerana skuad tentera laut di Raja England berada di situ. Kit mengarahkan anak kapalnya menukar laluan ke sebuah lokasi lain, yaitu ke Pulau Madagaskar yang menjadi syurga Lanun. Terletak kira-kira 2000 batu di bahagian timur laut, Lautan Hindi. Masa yang sama, anak kapal Kit mengalami situasi getir di mana bekalan makanan dan air semakin
berkurangan. Bimbang keadaan itu berterusan, Kit mengambil keputusan untuk menyerang dan merompak mana-mana kapal dagang yang melalui kepulauan itu. Setelah banyak kapal-kapal dagang yang ditawannya, Kit masih tidak berpuas hati dan merancang berlayar ke Laut Merah. Kali ini dia mensasarkan sebuah kapal dagang yang penuh dengan muatan berharga dijangkakan melalui Laut Merah pada penghujung Januari 1698. Sebuah kapal dagang yang dikenali sebagai Koeda telah diserang oleh Kit sewaktu melalui lautan tersebut. Kit telah merampas banyak harta yang mencecah 7.000 pound sterling seperti sutera, kain kasa, kain belacu, gula, candu, besi, dan banyak lagi. Bukan hanya barang-barangan, Kit turut merampas kapal Koeda itu dan menamakannya semula sebagai Adventure Prize. Berita mengenai serangan Kit dan anak kapalnya ke atas kapal dagang Koeda sampai kepada pihak kerajaan England. Keadaan bertambah buruk apabila kapal dagang tersebut adalah milik seorang pedagang yang berpengaruh bernama Mukhlis Khan. Mukhlis tidak berpuas hati terhadap serangan itu, meminta pihak England menggantikannya. Semua kerugian yang dialami serangan itu telah mengubah pandangan kerajaan England dan mengisytiharkan Kit sebagai lanun yang paling dikehendaki. Kit telah dibuang negeri dan hidup dalam buangan. Setahun kemudian, Kit yang berada di Pulau Caribbean telah dimaklumkan bahawa dia dibenarkan kembali ke New England. Namun, sebelum Kit pulang ke tanah airnya, dia dikatakan telah berlabuh di beberapa tempat pesisir New England. Difahamkan, lokasi yang paling kerap dilawatinya adalah sebuah pulau yang dikenali sebagai Gardiner untuk menyembunyikan sebahagian besar hartanya. Bagi mengelirukan pihak berkuasa, Kit dikatakan berhubung dengan Governor Massachusetts melalui peguamnya yang menyatakan harta rampasan telah didermakan dan menyerahkan satu dokumen sulit. Hartanya yang bernilai 30.000 pound sterling. Setelah segalanya selesai, Kit pulang ke tanah airnya dan menyerah diri kepada Governor Belmont di Boston. Namun sesuatu yang tidak dijangka telah berlaku. Dokumen sulit miliknya hilang secara misteri sewaktu berbicara kesnya di mahkamah. Ekoran itu Kit telah didapati bersalah dan dijatuhi hukuman gantung. Mengikut rekod dari kerajaan England, terdapat sepucuk surat yang tertulis Kit menyatakan akuat sumpahan yang mengaku menyimpan harta yang bernilai lebih 100.000 pound sterling. Surat tersebut ditulis pada 7 Mei 1701 sewaktu Kit menunggu hukuman gantung dalam sebuah sel di penjara Newgate. Pada tarikh 23 Mei 1701, Kit akhirnya mati digantung dan mayatnya dibiarkan busuk dalam sebuah sangkar besi untuk tetapan umum, di mana harta Kapten Kit. Selepas kematiannya, timbul berbagai kepercayaan bahawa Kapten Kit telah meninggalkan harta karun. Panjang tempoh 3 abad kegiatan memburu harta karun, Kapten Kit tidak pernah berhenti. Pencarian selanjutnya dilakukan di sekitar pantai New York dan kawasan berhampiran. Apakah harta karun Kapten Kit benar-benar wujud? Ya, memang benar. Kit pernah menanam sebahagian kecil hartanya. Difahamkan harta tersebut telah dijumpai oleh seorang gubernur New York, Lord Belmont, di sebuah tempat di Pulau Gardiner, New York, Amerika Syarikat. Kawasan ini dikatakan pernah menjadi tempat persinggahan Kit sebelum beliau menyerah diri.
Berita mengenai penemuan harta itu telah mendapat perhatian daripada kerajaan England, yang kemudian mengarahkan supaya sebahagian harta milik Kit yang ditemui itu dihantar ke England untuk diselidiki. Selain Pulau Gardena, terdapat 4 buah pulau lain turut dikaitkan sebagai lokasi harta karun Kit disimpan. Pulau tersebut adalah Pulau Charles, Pulau Block, Pulau Clark, dan Pulau Moni. Malangnya, kesemua pulau itu tidak mengandungi maklumat yang cukup untuk membuktikan kewujudan harta karun Kit. Bagaimanapun terdapat bukti yang mengesahkan Kit dan anak kapalnya pernah berlabuh di sebuah lokasi yang dikenali Pulau Grand Manat di Kanada. Seawal tahun 1875, pulau ini dikenali menjadi tumpuan para pemburu harta karun Captain Kidd. Malangnya, kedatangan pemburu harta karun ke pulau berkenaan tidak menemui sebarang petunjuk. Wujudnya harta karun Kidd di situ. Terdapat juga bukti menyebut Kidd pernah menyerang sebuah lokasi di Kepulauan Tokara di selatan Kagoshima, Jepun. Lokasi tersebut dikenali sebagai Pulau Takarajima atau turut digelar sebagai Treasure Island. Dipercayai Kidd pernah berlabuh di pulau berkenaan untuk mendapatkan bekalan makanan. Namun, kedatangan Kidd ke pulau itu tidak disenangi oleh penduduk tempatan. Malah mereka menolak menyerahkan bekalan yang dikehendaki oleh Kidd dan anak kapalnya. Berang dengan tindakan penduduk di pulau itu, Kidd telah menyerang dan membakar mereka hidup-hidup. Semua harta milik penduduk di pulau tersebut turut dirampas, dan dikatakan selepas peristiwa serangan itu, Kidd dan anak kapalnya telah menyembunyikan harta rampasan di sebuah gua yang terletak di dalam pulau tersebut sebelum kembali ke England untuk menjalani hukuman. Pada tahun 1983 terdapat satu lagi petunjuk mengatakan sebahagian harta Kidd berada di sebuah pulau yang dikenali sebagai Phuoc di Kepulauan Vietnam. Dakwaan ini cuba dibuktikan oleh 2 orang pemburu harta karun, Cook Graham dan Richard Knight, yang melakukan ekspedisi menjejaki harta karun Kidd. Malangnya, ekspedisi tersebut gagal apabila kedua-duanya telah ditahan oleh pihak berkuasa Vietnam. Knight dan Graham telah ditangkap dan disabitkan kesalahan berlabuh di wilayah Vietnam secara haram dan telah dikenakan hukuman penjara 11 bulan dan denda sebanyak 10.000 pada 13 Desember 2007. Sekumpulan ahli arkeologi dari Universiti Indiana, Amerika Syarikat mendakwa telah menemui sebuah bangkai kapal di Kepulauan Kecil Catalina, Caribbean, Republik Dominican. Bangkai kapal tersebut ditemui pada kedalaman 10 kaki berdasarkan kajian yang dilakukan oleh kumpulan penyelidikan. Itu mendapati bangkai kapal terbabit terbukti adalah kapal dagang. Kuedam muncul pula kabar angin mengatakan Captain Kidd ada menyembunyikan 4 keping peta di dalam sebuah barang perabot miliknya. Menurut 2 orang adik-beradik yang mengendalikan sebuah museum lanun di Britain, Guy dan Herbert Palmer mendakwa menemui 4 keping peta kulit yang tersembunyi di laci meja tulis milik Kidd. Bagi membuktikan penemuan itu asli, Guy dan Herbert telah membawa 4 keping peta tersebut ke Museum Britain untuk menjalani ujian radiokarbon. Hasil daripada ujian berkenaan mendapati peta itu adalah asli. Malangnya, peta terbabit sudah terlalu lusuh dan rosak menyukarkan untuk dibaca. Pihak Museum Britain telah membuat salinan baru dengan menyurih semua 4 keping peta berkenaan. Ia telah diteliti sejak beberapa generasi pencari harta karun. Namun sehingga kini
tidak menunjukkan apa-apa petanda lokasi sebenar harta karun Captain Kidd. Berikutan itu, pihak perpustakaan Britain telah menyangkal keaslian peta yang dijumpai oleh Guy dan Herbert dan mengemukakan andaian bahawa 4 keping peta tersebut adalah palsu dan satu penipuan. Bagaimanapun, pemburu harta karun Paul Hawkins tidak bersetuju dengan andaian itu. Alba jelaskan 4 keping peta itu sememangnya asli dan tidak perlu dipertikaikan keasliannya. Hawkins juga mendakwa berjaya mengesan lokasi sebenar harta karun Kidd. Katanya, lokasi tersebut adalah sebuah kawasan pulau yang berada di sekitar perairan Lautan Hindi. Sama seperti sebelumnya, ia hanyalah satu kabar angin. Sehingga kini, tiada sesiapa yang berjaya menemui harta karun Captain Kidd selain dari di Pulau Gadena. Cerita sampai di sini ada silap dan tersasul kata, tergulung lidah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Terima kasih.